Nama saya Azizan binti Baharudin dan saya dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur, tapi kampung asal saya adalah di Gombak. Jadi pada asalnya kami dibesarkan dalam keadaan keluarga sangat-sangat mendekati alam lah. Dan bila musim buah-buahan, saya turut memanjat pokok. Di masa yang sama juga berhampiran dengan sawah padi. Seterusnya saya dapat peluang belajar di Sekolah Menengah Kuala Kursiah Seremban. Juga lokasinya di tempat yang dikelilingi oleh pokok-pokok getah yang juga memberi satu pengalaman yang hijau. Dan seterusnya saya bertuah dikurniakan rezeki untuk belajar di bawah Commonwealth Scholarship di Universiti Hobart, Tasmania. Kemudian saya berpeluang melanjutkan pelajaran ke Eropah di United Kingdom di Lancaster, juga persekitarannya di tengah-tengah kehijauan. Kemudian saya dapat peluang untuk bekerja di Universiti Melaya, mempunyai satu lokasi yang sangat istimewa di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur ini. Jadi saya kira semua pengalaman menghampirkan diri dengan alam ini memberi peluang kepada saya untuk refleksi. Sebenarnya alam ini dan saya bagaimana hubungannya. Diri kita adalah alam yang paling dekat dengan kita. Ini yang ingin kita sampaikan, bahawasanya alam, manusia dan Maha Pencipta itu dia tidak pernah terpisah. Ilmu tentang alam itu sendiri dari sudut saintifiknya, ilmu tentang alam itu, adab kita terhadap alam itu dalam konteks keagamaan. Jadi kedua-dua ini jika dicantumkan, berlakulah dalam konteks orang Islam sebenarnya kerja rapat di antara ulama dan umara, dan ini boleh menjadi asas kepada polisi-polisi di masa-masa akan datang untuk kelestarian alam. Maqasid syariah itu sendiri amat berkaitan dengan matlamat pembangunan lestari yang dipromosi di peringkat antarabangsa. Kita sebenarnya ada di dalam satu kedudukan yang amat baik juga sebagai satu masyarakat berbilang kaum, berbilang bangsa. Walaupun ada perbezaan, namun ada persamaan dari segi ingin memastikan bahawasanya kelestarian itu adalah kepunyaan kita semua. Demi mereka-mereka yang punyai ikatan dengan Maha Penciptanya untuk kembali besok dan dapat melaporkan pada Maha Penciptanya bahawa mereka telah menjalankan amanahnya sebagai khalifah di muka bumi ini, insya-Allah. Jadi sudah sampai masanya sains alam sekitar ini diperkayakan dengan nilai, dengan etika. Mereka yang mempunyai sistem pemahaman keagamaan, contohnya agama Islam, adalah sesuatu yang sangat tidak wajar jika dikesampingkan nilai-nilai keagamaan ini dalam pendidikan alam sekitar itu. Dalam konteks kita mendidik generasi muda, bagaimana hendak mencintai dan sayang pada alam sekitar, proses mengalami alam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti yang diwujudkan oleh Universiti Melaya, kita ada satu pusat yang dipanggilkan rimba ilmu. Kita kata living library, dan dia mengandungi tumbuh-tumbuhan yang kita kata susah nak didapati, dah hampir pupus. Ya. Nah, di sinilah kepentingan kita meningkatkan pengenalan kita kepada apa yang ada di sekeliling kita. Jadi di sinilah kita hendak, kalau boleh, dalam semua sistem kepercayaan diwujudkan satu sikap di mana penjagaan alam sekitar, guardianship of nature, alam sekitar itu sebagai satu amanah, adalah sesuatu yang tabi'i kepada kita. Daripada kecil kita mengenali dan kita menghargai apakah alam sekitar itu, kita akan membesar dengan terus rasa bertanggungjawab kepada alam sekitar. Jadi saya kira amat kritikal ditekankan isu pendidikan alam sekitar. Saya teringat apabila menerima berita saya diberi anugerah ini, saya rasakan saya menerima hadiah untuk melakukan sesuatu yang memang saya suka nak buat. Dua aktiviti yang terkini, pembabitkan di dalam suatu deklarasi Islami mengenai perubahan iklim yang kita panggil Islamic Declaration for Climate Change, di mana ingin dibawa deklarasi itu ke peringkat antarabangsa untuk menyedarkan orang Islam yang berjumlah 1/4 penduduk dunia hari ini akan hakikat bahawasanya dalam prinsip agama mereka amat ditekankan alam sekitar ini sebagai suatu amanah. Alam sekitar adalah amanah daripada Maha Pencipta. Aktiviti yang kritikal sekarang ini ialah pendidikan alam sekitar itu perlu diperkasakan. Apakah peranan individu di dalam menjayakan SDG goals ataupun Sustainable Development Goals, meningkatkan lagi usaha pendidikan. Jadi saya laksanakan itu melalui dua tanggungjawab yang diberi kepada saya sekarang ini sebagai Profesor Kehormat di Pusat Dialog Peradaban Universiti Melaya. Seterusnya saya laksanakan melalui penyandangan kursi kelestarian Yayasan Sam Dabi di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah untuk masa hadapan kita juga berharap untuk boleh bekerjasama dengan pihak-pihak berkaitan dengan
ehwal keagamaan. Contohnya di dalam khutbah-khutbah Jumaat boleh diselitkan pesanan-pesanan tentang pemeliharaan alam sekitar, betapa alam sekitar itu sebenarnya sangat rapat dengan kita dan apa saja yang kita buat, apa saja tabiat kita di dalam kehidupan kita sebenarnya memberi kesan kepada alam sekitar. Mulai hari ini, mulai sekarang, sama-samalah menggalakkan generasi muda itu bertanggungjawab tentang masa depan mereka. Kita hendak orang Malaysia menjadi orang yang prihatin. Kita bukan hanya prihatin dalam konteks kemanusiaan, kita juga perlu pada asasnya prihatin kepada rumah kita yang asas, iaitu alam sekitar. Dan alam sekitar itu adalah rumah kita yang pertama. Tanpa alam sekitar, tanpa oksigen, tanpa air yang bersih dan lain-lain, kita tidak akan boleh hidup dengan selesa.